jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Muharram adalah bulan haji mereka. Zulkaidah mereka pergi haji, Zulhijjah buat haji, Muharram balik daripada haji. Maka sebab itu 4 bulan ini mereka jadikan sebagai bulan-bulan haram daripada peperangan, daripada perbalahan, daripada segala pertengkilahan, dan juga daripada segala rompakan. Hingga ulama sebut kalaulah ada penyamun padang pasir yang kerjanya hari-hari menyamun di padang pasir, setiap pedagang lalu dia akan samun. Tetapi bila masuk 1 Rejab, dia akan berehat, cuci tangan. Nanti kalau masuk 1 Syaban balik, dia buat kerja semula. Jadi kalau siapa yang pergi umrah, balik terlewat, terbalik 1 Syaban, habis satu dagangan dia dengan unta-unta dia. Sehingga orang jahiliah pun akan elak daripada perbalahan, peperangan. Bahkan mereka elakkan diri mereka daripada melakukan perkara yang tak patut mereka lakukan, seperti merompak tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Dan dalam Rejab yang mulia ini, kata ulama, bulan yang di mana Allah Ta'ala pilih satu hamba itu, sama ada dia layak ataupun tidak untuk memasuki Ramadan. Maka sebab itu dianjurkan untuk kita banyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta Allah berkati kita dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dapat dipanjangkan usia kita hingga bertemu Ramadan. Imam Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaih kata, dalam bulan Rajab ini banyakkan istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan aku, kasihanlah pada aku, dan terimalah taubat aku. Para masyayikh dalam usaha dakwah menganjurkan untuk bila masuk sesuatu Rejab, untuk kita mulakan baca hadis-hadis tentang fadilat Ramadan. Supaya apa? Ada kegairahan, keinginan, talak, ada jazbah, semangat untuk kita masuk Ramadan. Daripada satu Rejab lagi sudah disuruh baca tentang fadilat Ramadan. Di masjid kita, di rumah kita. Kalau di rumah kita baca, supaya isteri kita, anak-anak kita ada keinginan dan semangat untuk masuk bulan Ramadan. Kerana persiapan nak masuk Ramadan nanti bukan 1 Ramadan, sekarang dah. Kebanyakan orang yang 1 Ramadan baru dirancang nak buat apa, biasanya orang ni ujung Ramadan tak khatam. Sebab itu ulama anjurkan daripada Rejab lagi kita dah rancang, 1 Ramadan nanti apa saya nak buat, 2 Ramadan apa saya nak buat, dia dah rancang siap-siap. 1 Ramadan siapa saya nak bagi buka puasa, jiran belah mana, lorong mana, surau mana, ataupun kalau jemaah sedang bergerak, jemaah mana saya nak jamu makan, madrasah mana, dah ada rancangan dah. Hari pertama, hari kedua, madrasah mana, rumah mana, siapa yang saya nak masak, nak hantar makanan kat rumah dia. Ini rancangan yang telah dirancang bulan Rejab lagi. Dan ini merupakan niat. Seandainya Allah ambil kita tuan-tuan akhir Sya'ban, 29 Sya'ban, tapi niat telah dipasang sebulan Ramadan nak buat amal, Allah terima niat kita. Niatul mu'min khairum min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amal dia. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena susun, rancang siap-siap daripada bulan Rejab ini apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam bulan Rejab ni ada beberapa peristiwa yang berlaku, yang mana biasa yang kita tahu mungkin satulah, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang pertama yang kita nak cerita pada malam ini, iaitu peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab. Dan peristiwa ini berlaku pada selepas tahun Amul Hazan, iaitu tahun kesedihan. Maka sebab itu ulama kata, nak tahu kenapa berlakunya Isra' Mi'raj, kita kena balik ke belakang tengok apa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj. Sebelum Isra' Mi'raj, tahun itu dipanggil Amul Hazan, tahun kesedihan. Kerana beberapa perkara sedih telah berlaku dalam hayat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wafatnya isteri tercinta, Ibunda Khadijatul Kubra ataupun Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang kaya yang kita semua tahu yang telah mengorbankan seluruh hartanya
untuk agama. Sehingga daripada pengorbanan Ibunda Khadijah, kita telah dapat agama pada hari ini. Ulama mengatakan bahawa Ibunda Khadijah punya pengorbanan begitu besar, sehingga kan sebelum wafatnya Ibunda Khadijah telah wasiatkan, seandainya waktu itu dah habis harta dah tuan-tuan. Habis dah, gelang semua habis dah, tak ada apa dah. Pun diwasiatkan seandainya ada rombongan sedang keluar jalan Allah, nak sebarkan Islam, nak lintas jambatan, tapi nak lintas lautan ataupun sungai, tapi tak ada jambatan ataupun kapal, maka galilah kubur aku, ambillah tulang aku buat jambatan. Nak bagi tahu hingga ke tulangnya diniatkan, diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta je, bahkan tulangnya setelah kematiannya pun keinginan dia untuk bantu agama Allah. Ini Ibunda Khadijah. Dan Ibunda Khadijah ialah tempat Nabi berkongsi cerita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita tempat luahkan masalah ni dua tempat. Satu kepada Allah. Di malam hari kita mengadu pada Allah segala apa masalah kita. Segala apa yang berlaku di siang hari. Ataupun kita yang buat usaha dakwah, siang hari kita jumpa manusia, malam hari kita menangis depan Allah, mengadu pada Allah. Yang kedua, bercerita kepada satu orang yang dekat dengan kita. Baginda SAW telah beri kakuzari yang banyak kepada Ibunda Khadijah. Segala apa yang berlaku, Nabi akan cerita kepada Ibunda Khadijah. Ini dua tempat yang Nabi ajar kita untuk kita kongsi masalah kita. Bukan semua orang boleh faham kita. Tapi Nabi SAW telah ajar pada kita, pertama pada Allah. Yang kedua, kalau pada manusia yang terdekat dengan kita, itu isteri kita. Hari ini kes penceraian berlaku di banyak tempat di Malaysia, tuan-tuan, kerana salah tempat luahkan masalah. Banyak kes penceraian berlaku disebabkan ini. Satu orang suami penat balik kerja, nak cerita dengan orang rumah ni, apa berlaku kat office tadi. Yang awak tahu tak, kat office tadi, cukuplah, tak payah cerita pasal office awak. Saya jaga anak awak kat rumah ni pun penat dah. Tak dapat nak bercerita. Besok pergi kerja, muka dengan sedih, tak dapat cerita, tak dapat luahkan. Sebab manusia ni, dia nak kena luar. Apa yang berlaku dia nak cerita. Maka dengan muka yang sedih tu, ada anak dara kat office tegur, Bang Haji, muka macam sedih, ada masalah ke? Share lah kat kita, mana tahu kita boleh tolong. Kita ni pun satu hal juga, dia nak try, Bang Haji. Bang Haji pun cerita, dia pun bagi cadangan. Dia kata, kenapalah awak lagi faham saya daripada isteri saya? Selesai lah. Ini banyak berlaku, tuan. Dan begitu juga berlaku kepada isteri. Isteri balik kerja, suami ambil ke office, suami pun kerja juga dalam kereta. Bang, you tahu tak, tadi kan ke office, cukuplah. You ingat you je ada office, I pun ada office. Baru nak cerita. Tak ada tempat nak cerita. Sedangkan tempat yang terbaik dia cerita adalah di bahu suami dia. Tak ada tempat nak cerita. Besok pergi kerja, bini muka sedih je, ada budak muda tegur, Kak Oji bukan nama sebenar, minta maaf kalau ada Kak Oji kat belakang. Kak Oji, muka macam sedih je Kak Oji, ada masalah ke? Ceritalah, mana tahu saya boleh bagi pandangan. Kak Oji pun cerita, budak muda ni pun bagi cadangan. Kenapa you lagi faham I daripada husband I? Habis. Ni tuan-tuan. Dia cerita ni tuan-tuan, Hakim Mahkamah Syariah, dia cerita pada saya. Kes penceraian berlaku disebabkan ini. Salah tempat luahkan masalah. Nabi SAW ajar kita luah pada Allah. Yang kedua pada manusia, kepada orang terdekat pada kita, itu isteri kita. Jadilah pendengar setia kepada isteri kita. Jadilah pendengar setia kepada anak kita. Sebab itu ramai orang bila anak dia besar, anak dia tak pedulikan dia dah. Dia nak bercakap dengan anak dia pun tak nak. Sebab masa anak dia kecil, anak dia cakap, dia tak dengar nak cakap. Bila anak cakap, dia main pun. Bila anak cakap, dia buat tak tahu. Kejap lagi lah, ayah tengah ada kerja ni, kejap lagi lah. Bila dia dah tua sikit, dia nak perhatian anak dia, anak tak perhatikan dia dah. Sebab masa dia kecil, dia tak perhatikan anak dia. Anak dia rasa tak ada orang nak dengar cakap dia. Tiba-tiba dia besar sikit, jumpa kawan, dia tengok kawan dia lagi faham dia daripada bapak dia, boleh dengar apa dia nak cakap. Maka sebab itu ramai orang ditinggalkan anak, tak diberi perhatian oleh anak, kerana masa kecil dia tak beri perhatian pada anak dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama berlaku di tahun kesedihan ini ialah wafatnya Ibunda Khadijah. Yang kedua, wafatnya Abu Talib, insan yang telah menjaga Nabi SAW, yang mana tak ada satu orang pun berani nak bunuh Nabi di waktu Abu Talib masih hidup. Yang ketiga, tuan-tuan,
Setelah wafatnya dua insan yang mulia ni, orang Quraisy rancang nak bunuh Nabi SAW. Maka baginda Nabi diancam untuk dibunuh. Yang keempat, baginda telah buat keputusan untuk pergi ke Taif. Kerana di sana adanya kampung ibu susuan Nabi SAW, iaitu kampung Bani Sa'ad. Orang Taif ni dia Bani Sa'ad, Bani Khawazin dengan Bani Thaqif. Dia tiga. Bani Sa'ad, Bani Khawazin, Bani Thaqif. Jadi Nabi SAW nak pergi ke Taif. Kemungkinan orang Taif akan terima Nabi SAW. Sebab orang Taif ni kasta lebih rendah daripada Quraisy. Dia hormat orang Quraisy. Orang Quraisy ni kasta tinggi. Bila sampai di sana yang kelima, mereka tak menerima Nabi SAW. Bahkan mereka baling batu kepada Nabi SAW. Kisah yang panjang. Jadi ini 5 perkara, 5 kesedihan yang hingga digelar sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Jadi disebabkan 5 ini tuan-tuan yang mulia, Allah gembirakan Nabi SAW. Pertama, Islamnya Adas di kota Taif. Kisah panjang lah, saya cuma sebut poin je. Nanti Ustaz ceramah Israt Merah dia akan cerita lah, insyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, Islamnya jin di Wadi Nu'man. Itulah jin yang terawal masuk Islam. Ada setengah pandang kata 13 ekor jin. Ada kata ulama satu kelompok jin. Ada kata satu kampung jin di Wadi Nu'man. On the way Nabi nak balik, dia tengok, dia kata takkan manusia berkorban macam ni punya teruk, melainkan dia bawa benda yang benar. Jin pun tahu, tuan-tuan. Maka itulah batch pertama kata ulama, jin masuk Islam. Dan yang ketiga, Allah gembirakan Nabi dengan macam mana? Allah isra'kan Nabi SAW. Dan maha berkuasanya Allah, ulama beritahu Allah Ta'ala yang memperjalankan baginda. Sebab itu nak tahu dalam satu surah tu, kalau kita belajar ulumul Quran, satu surah tu Allah nak beritahu ada kisah penting dalam ni, kena tengok, kena fokus, kena tadabbur betul-betul. Bila Allah mula surah itu dengan puji Allah. Surah Kahfi kan, alhamdulillah Allah mula. Surah Isra, subhanalladzi asra. Allah puji Allah. Allah puji tentang kehebatan, kesucian dia, keagungan dia. Ulama ulum Quran kata kalau Allah mula ayat ataupun mula surah itu dengan puji Allah, dalam tu ada kisah penting. Kena teliti. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala puji Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi tuan-tuan di sini Allah Ta'ala bagi tahu Allah yang jalankan Nabi. Bukan Nabi jalan sendiri. Allah yang memperjalankan baginda Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala panggil Nabi dengan panggilan hamba, abdi. Menunjukkan seluruh perilaku Nabi daripada surah, sirah, sarirah ini adalah sifat hamba berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita makan dengan cara Nabi makan, maka kita makan sebagaimana sepatutnya hamba makan di hadapan Tuhan. Kalau kita berjalan sebagai Nabi berjalan, itulah sifat hamba berjalan yang sepatutnya di atas muka bumi Tuhan. Kalau kita tidur sebagaimana Nabi SAW tidur dengan adab yang sempurna, mengereng ke kanan dengan wuduk, maka itulah sepatutnya adab satu orang hamba tidur di atas muka bumi Tuhan. Itu yang disifatkan kepada Nabi SAW, iaitu abdi, hamba yang sempurna. Sempurna Nabi ni sifat hamba yang ada dalam diri Nabi SAW. Di sini Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah, kudratullah, kehebatan Allah. Yang kita sebagai hamba perlu rasa tentang kehebatan Allah. Hari ini tuan-tuan, kenapa banyak doa-doa kita tak kabul? Kerana di waktu kita doa, kita masih yakin ada selain Allah boleh selesaikan masalah kita. Ramai orang mengadu, kenapa doa saya tak kabul? Saya minta malam Jumaat, kata malam Jumaat makbul doa. Saya minta depan Kaabah, kata doa depan Kaabah kabul. Namun kata ulama, kenapa tak kabul? Kerana di waktu dia berdoa, dia ada rasa dalam hati dia, ada selain daripada Allah boleh selesaikan masalah. Di waktu dia angkat tangan doa, ya Allah tolonglah saya, dalam hati kata, jiran aku pun boleh tolong juga sebenarnya. Tak dapatlah. Ataupun kalau dia berdoa, dia yakin bos pun boleh tolong ni. Kalau aku beritahu kat bos pun boleh selesaikan masalah ni. Selagi ada bergantung selain daripada Allah, maka Allah takkan tolong. Sebab itu kita kena khalis, betul-betul ikhlas, tulus. Antal ahadus samad, engkaulah satu-satunya tempat bergantung harap seluruh makhluk. Putus dengan makhluk, putus harap dengan makhluk, barulah doa kita diterima Allah. Sebab itu ulama kata, sahabat Nabi ada di kalangan mereka sebelum berdoa, mereka puji Allah haji sejam. Supaya apa? Putus dengan makhluk. Yakin Allah saja boleh selesaikan.
Merasakan selain daripada Allah langsung tak boleh selesaikan masalah saya, tak boleh bantu saya. Hanya Allah je boleh selesaikan. Dialah Allah la yahtaju ila syai', tak pernah berhajat kepada siapa-siapa pun. La yasta'inu bi syai', tak pernah minta tolong pada siapa-siapa. La yakhfa alaihi syai', tak pernah siapa pun terselindung daripada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak pernah mengantuk ataupun tidur. La ya'uduhu hifzuhuma, tak pernah berasa berat untuk menjaga langit, bumi dan antara kedua-duanya. Inilah Allah, Rabb yang Maha berkuasa. Yang keyakinan macam ni yang kita nak bawa tuan bila, barulah semayang kita akan rasa kehebatan Allah. Tapi kalau keyakinan yang salah kita bawa, maka sebab itu dalam doa kita pun kita masih yakin selain daripada Allah boleh selesaikan masalah saya. Maka sebab itu ulama anjurkan untuk kita satu hari paling kurang 25 kali kita bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kita jumpa manusia, jumpa isteri kita, cakap dengan anak kita, tak dapat cakap banyak, 2-3 minit pun tak apalah. Kehebatan Allah. Supaya apa? Tertancap dalam hati sanubari kita betapa hebatnya Allah. Orang yang dalam hatinya tertancap kehebatan Allah, keluarlah ghairullah daripada hati dia, maka orang ni akan rasa kemanisan dalam semayang dia. Akan rasa nilai dalam semayangnya, yang mana semayang ini datang dapat ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Nilai semayang, kemanisan semayang yang dikecapi oleh sahabat kerana mereka, dalam hati mereka hanya ada kebesaran Allah. Kita hari ni baru zikir je. Kan zikir yang mereka tinggalkan. Apa dia? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah untuk aku, dalam hati aku tak ada selain daripada Allah. Kita boleh dapat zikir, mereka dah dapat hakikat. Dalam hati mereka memang cukuplah Allah. Dalam hati mereka tak ada selain daripada Allah. Mereka dah amal dah. Kita baru tengah zikir lagi. Hasbi Rabbi Jallallah. Mereka dah dapat dah hakikat tadi. Keyakinan mereka pada Allah SWT. Dia adalah Allah Rabb yang menciptakan air. Air yang sama masuk dalam mulut lebah, keluar jadi madu. Air yang sama masuk dalam mulut lembu, unta, kuda, kambing jadi susu. Air yang sama masuk dalam mulut ular, keluar jadi bisa. Air yang sama masuk dalam mulut kalajengking, keluar jadi sengat. Air yang sama masuk dalam mulut ulat, keluar jadi sutera. Air yang sama masuk di dalam mulut manusia, menghilangkan haus dan dahaga manusia. Maha hebatnya Allah. Kebesaran Allah ni perlu dibicarakan. Peristiwa yang kedua tuan-tuan berlaku dalam bulan Rajab yang mulia ini ialah peristiwa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Dah tak lama Nabi nak wafat. Dan ini peperangan yang terakhir yang Nabi sertai, dan ini kalau dalam tempoh nyata tempat yang paling jauh Nabi pergi. Kalau Isra' wal Mi'raj ni Nabi pergi dengan diperjalankan oleh Allah. Tapi Tabuk ni Nabi jalan sendiri. Bergerak bersama rombongan sahabat, paling jauh Tabuk. Hampir dekat 1000 km. Dan peperangan Tabuk berlaku pada musim panas. Rejab ni musim panas. Dan kurma telah mula berbuah. Sahabat Nabi SAW, Madinah, mereka punya perniagaan mereka kurma. Sahabat Nabi tengok kurma berbuah. Allah, macam mana ni, nak pergi ke tak? Kan? Kita nak pergi surau ni, azan dah berkumandang, pelanggan datang. Macam mana ni? Ini berlaku pada sahabat. Cuma sahabat bukan kecil-kecil penyuntung. Kita pelanggan datang mungkin nak beli sabun RM3. Sahabat kurma ni untuk makan setahun tuan-tuan. Bisnes juta-juta punya. Bertembung keadaan, nak pergi sambut perintah Allah ke? Sekarang ni nak selesaikan kurma. Orang munafik kata, apalah pergi Tabuk. Ini kurma tengah banyak ni. Allah pun faham. Ni ayat ni banyak orang Melayu guna. Allah pun faham Ustaz. Ni pelanggan tengah banyak Ustaz. Allah pun faham. Allah pun faham, kata orang munafik. Apa jawab sahabat dengan iman yang betul? Sahabat kata, kau pergi pada rezeki, kami pergi kepada yang maha memberi rezeki. Ni tuan. Jalan lagi. Nak bergerak ni. Orang munafik kata, kalau tak panas okey juga, aku pun nak pergi, tapi panas. Musim panas tuan. Musim panas kat sana bukan macam kat Malaysia. Kalau tak panas sana tuan-tuan, takkanlah pelajar-pelajar Madinah, waktu kami belajar dulu, tiap-tiap tahun dapat tiket percuma balik. Rejab, Syaban, Ramadan, balik. Tiket free. Sebab apa? Ada waktu yang sangat panas, yang setengah-setengah negara macam orang di Europe tak boleh tahan. Dia kena balik. Jadi nak adil, semua dapat tiket free balik. Masya Allah. Panas. Pernah satu kali tu 47 darjah. Memang panas betul. Darah keluar daripada hidung.
Tengah panas macam tu. Orang munafik kata, tengah panas, kalau sejuk aku pun nak pergi. Allah turun wahyu pada Nabi. Allah terus jawab, bukan Nabi jawab, Allah terus jawab. An-naru ashaddu harra. Sesungguhnya api neraka lagi panas daripada ni, kata Allah. Maka berangkat sahabat. Berangkat sahabat Nabi SAW. Perjalanan yang jauh, hampir dekat 1000 km. Jauh tuan. Mengambil masa hampir dekat sebulan perjalanan. Jauh. Pergi Madinah pun Nabi hijrah 12 hari. Pergi Mekah. Mekah Madinah 12 hari. Ini kan Tabuk hampir dekat sebulan perjalanan, insya-Allah. Sahabat Nabi SAW telah bergerak hampir sebulan. Sampai di Tabuk, Rom tak lari. Takut dengan sahabat. Sebab Rom dah tahu dah, Mu'tah mereka dah kalah. Rom ni dia acah-acah, berani takut. Sebab mereka memang takut mati. Sahabat Nabi tunggu perintah Allah je. Sebab sahabat dah nekat. Sahabat dah beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, apa pun terjadi, kami takkan tinggalkan kau bagaimana Bani Israel tinggalkan Musa. Bani Israel tinggalkan Nabi Musa, dia beritahu kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Nak pergi perang, pergilah dengan Tuhan kau, wahai Musa. Punya teruk Bani Israel, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat bersama Nabi SAW bergerak sampai di Tabuk, perang tak berlaku. Berkemah Nabi dan para sahabat. Tapak tu tuan-tuan sekarang ni dibuat masjid Taubah nama dia. Kalau tuan-tuan pergi di Tabuk tu ada Masjid Taubah, ada muzium tempat Nabi dan para sahabat berkemah kat situ. Di Masjid Taubah tu. Dan tuan-tuan yang mulia, sahabat telah pulang bersama Nabi SAW. Pulang pula ambil masa yang lama juga tu. Sampai di Madinah, Allah Ta'ala keluarkan buah kurma untuk kebun sahabat. Pada tahun itu, 2 kali. Sahabat untung lagi besar daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Menyambut perintah Allah. Sebab itu kita kena memahami panggilan Allah Ta'ala ni. Dalam azan pun Allah beritahu, hayya 'alas salah. Wahai hamba-Ku, datanglah sembahyang. Bukan datang saja. Aku tak janji-janji kosong. Aku janji, hayya 'alal falah. Kalau kau datang, aku bagi kau kejayaan. Hari ini setiap manusia nak berjaya. Tetapi manusia hari ini tak datang kepada perintah Allah. Sedangkan janji Allah, kalau kau datang pada aku akan bagi kejayaan pada kau. Peristiwa ketiga yang berlaku dalam bulan Rajab adalah penghijrahan pertama ke bumi Habsyah. Hijrah ke Habsyah berlaku pada bulan Rajab. Jadi penghijrahan ke Habsyah ini setelah tahun keempat kenabian. 3 tahun terawal Nabi buat dakwah secara sirriyah, senyap-senyap. Kemudian Nabi dakwah secara terbuka, jihriyah dipanggil. Maka ketika itu orang Quraisy rasa terancam. Mereka mula menyeksa umat Islam. Dan di kalangan sahabat mendapat keizinan daripada Nabi SAW untuk hijrah ke Habsyah. Habsyah, satu kota yang dipimpin oleh raja yang bernama An-Najasyi. Najasyi ni nama panggilan bagi raja. Tapi raja yang zaman Nabi tu namanya Hazrat Sayyidina Ashmah rahmatullah alaih. Namanya Ashmah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tabi'in, Asrut Tabi'in. Diceritakan tentang kisah hidup dia. Kenapa? Kerana dia tak jadi sahabat. Kerana dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia pernah jumpa sahabat. Dia satu orang raja yang adil di Habsyah ataupun sekarang kota Ethiopia. Jadi sahabat bergerak. Dalam rombongan tu bukan calang-calang, ada Sayyidina Osman, ada Ja'far bin Abi Talib, ada beberapa orang sahabat-sahabat besar. Mereka pergi bulan Rajab. 3 bulan mereka pergi. Rajab, Sya'ban, Ramadan, mereka balik semula ke Mekah. Kenapa balik semula ke Mekah? Kerana dapat berita bahawa orang Mekah Quraisy telah masuk Islam. Orang Mekah masuk Islam. Buat apa kita tunggu lagi kat Habsyah, kampung orang. Baik balik kampung kita. Daripada kita duduk negeri orang, baik duduk negeri kita. Ada juga nasi dagang, nasi kerabu. Duduk kat negeri orang, kicap pun susah jumpa. Itu berlaku pada sahabat. Baik balik kampung kita, rumah ada kat sana. Rupanya salah maklumat. Sahabat dengan penuh semangat ni, orang Mekah dah masuk Islam. 3 bulan kita tinggal, dah masuk Islam dah. Semua sahabat balik. Lagi 1 jam nak sampai Mekah dalam Rahitul Maktum sebut, mereka dapat berita yang betul bahawa salah faham berlaku.
Kerana dalam bulan Ramadan Nabi telah buat usaha dakwah. Pergi jumpa suku ke suku dalam bulan Ramadan. Jadi satu suku ni duduk depan Kaabah, Nabi tengah dakwah dia. Dan Nabi baca ayat sujud. Setelah dakwah Nabi baca ayat Quran dan sampai ayat sujud Nabi telah sujud pada Allah. Bila Nabi sujud disebabkan terujanya mereka dengar ayat Quran, mereka pun juga sujud pada Allah. Maka pedagang Habasyah nampak dari jauh, dia kata, "Oh, masuk Islam dah." Dia tak tahu apa cerita. Dia ni lah yang balik bawa berita, dia kata, "Wah, Mekah dah masuk Islam." Jadi tuan-tuan, berita palsu ni bahaya sejak zaman Nabi lagi. Bukan sekarang. Zaman Nabi lagi menyebarkan berita palsu ni menyebabkan sahabat jadi susah. Berapa ramai orang susah hari ni sebab berita palsu, tuan-tuan, insya-Allah. Berapa kali Imam Sudaih mati? Rasa saya 5 kali kot. 5 kali Imam Mekah mati. Imam Sudaih telah pun mati. Semua Al-Fatihah. Rupanya malam tu di imam. Hidup lagi. 5 kali dah mati Imam Sudaih. Alhamdulillah panjang lagi umur. Berapa banyak lagi berita-berita palsu yang tersebar, masya-Allah. Dan berlaku di zaman dulu. Jadi bila sampai keadaan itu, sahabat kata macam mana sekarang? Ini kalau kita masuk nanya kita. Sebagian sahabat kata dah sampai dekat dah. Aku dah rindu dengan Mekah. Aku nak balik. Sebagian lagi kata tidak. Aku dah tak nak kena seksa macam dulu. Mereka patah balik ke Habasyah. Bila sebahagian masuk Mekah saja tuan-tuan, orang Mekah dapat tahu. Maka sekatan dia buat lagi ketat. Tak boleh keluar rumah langsung. Mereka jaga di setiap rumah sahabat supaya tak ada seorang pun boleh lari semula ke Habasyah. Dia jadi lockdown lagi ketat. PKP level berapa saya tak pastilah. Tapi ketat punya. Tunjuk surat pun tak lepas punya. Ini berlaku di zaman sahabat. Pun begitu tuan-tuan, perlu kita tahu bahawa agama Islam ni bergerak, dakwah Islam ni bergerak, tidak ada siapa boleh halang. Dakwah ni bila dia bergerak tak ada siapa boleh halang. Dulu-dulu orang lama-lama cakap dakwah ni dia bergerak macam anai-anai. Dia bergerak pelan-pelan, tahu-tahu almari dah roboh dah. Dulu tuan-tuan. Tapi sekarang tidak. Dia tak bergerak macam anai-anai. Dia bergerak macam air. Air ni macam mana? Kalau ada batu sekat dia akan pergi celah lain. Dia akan sampai juga. Ni tuan-tuan. Tutuplah pintu mana pun. Tutuplah jalan mana pun. Tutuplah pintu negara pun. Dakwah akan bergerak juga. Ni tuan-tuan. Tutuplah seluruh Mekah tutup. Setiap penjuru, pintu masuk, keluar masuk Mekah dijaga oleh orang Quraisy. 83 orang lepas hijrah kedua ke Habasyah. Ni tuan-tuan. Ini peristiwa ketiga yang berlaku dalam bulan Rejab. Peristiwa keempat berlaku dalam bulan Rejab, apa dia? Wafatnya imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris ataupun Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullah merupakan orang Gaza, orang Palestin. Imam Syafi'i ini orang Palestin. Dan Imam Syafi'i daripada 4 mazhab, Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Daripada belah mana bertembung? Daripada belah mana? Daripada belah mana lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah? Baik. Nabi SAW ada moyang namanya Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf merupakan moyang Nabi SAW yang mana dia diisteri kat Mekah. Dan kemudiannya dia nak pergi berdagang ke Syam. Dia berhenti di Madinah dan menikah di sana. Bila menikah di sana, dia menikah dengan anak ketua suku Hazraj, iaitu Salma binti Adi bin Najjar. Salma binti Adi bin Najjar merupakan anak Adi bin Najjar yang merupakan ketua suku Hazraj, yang kita semua tahu tapak Masjid Nabawi itu ialah tapak kampung Bani Najjar. Jadi hasil daripada perkahwinan itu, walaupun sekejap dia nak bergerak ke Syam, tapi dia tak tahu dalam tempoh yang sekejap tu dia telah meninggalkan benih zuriat. Dan lahirlah anak setelah itu. Hashim ni sampai Syam dia meninggal, atuk moyang Nabi ni. Lahirlah benih zuriat dan anak itu lahir anak lelaki. Lahir dalam keadaan ada uban kat kepala. Dalam bahasa Arab, orang yang beruban ni dipanggil syaibah, tok uban. Orang beruban ni dipanggil syaibah. Orang lama lah. Kalau orang muda dipanggil syabab. Orang tua dipanggil syaibah. Disebabkan anak ni lahir ada uban, maka mak dia nak mudah. Ayah nak cari nama. Zaman sekarang boleh buka Google.
Zaman tu nak cari nama payah letak nama anak dia. Syaibah bin Hashim. Uban bin Hashim. Senang nama. Ada 2 helai uban kat kepala dia. Maka anak ni membesar. Dan di Mekah ketika itu setelah Hashim meninggal dunia, maka pemerintahan di Mekah digantikan oleh adik dia. Anak kepada Abdul Manaf tadi. Siapa adik dia? Iaitu Muttalib bin Abdul Manaf. Adik kepada Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Muttalib, dia bukan Abdul Muttalib. Muttalib dia, tak ada Abdul. Muttalib bin Abdul Manaf ni adik Hashim. Dan dia tak suka jadi pemimpin. Tapi terpaksa jadi sebab tak ada siapa dah memimpin Mekah. Maka dia mencari-cari siapa sedia ganti dia. Di kalangan anak-anak Hashim. Dia tengok anak-anak Hashim kat Mekah, tak ada seorang pun ada sifat kepimpinan. Sifat kepimpinan ni tuan-tuan, kita tengok kita tahu. Budak ni kecil-kecil dah ada sifat kepimpinan. Dalam adik-beradik kita, walaupun nama dia Alung, tapi kadang-kadang Alung pun tak ada sifat kepimpinan. Kadang acik sekali cakap, Alung pun takut dengan dia. Kadang-kadang walaupun ada balik 10 orang, Ucu cakap semua dengar. Balik kampung sekarang semua balik. Alang ke, acik ke, Uda ke, misai melintang ke, semua balik. Sebab apa? Ucu ni dia punya sifat kepimpinan, walaupun anak bongsu sekali cakap semua dia balik dengar. Ni sifat kepimpinan kan semua orang ada tuan-tuan. Dekat sekolah, kalau tuan-tuan cikgu, tuan-tuan pun mungkin perasan. Walaupun budak tu ketua pengawas sekolah, tai melekat nak cekik tekak. Oi, hebat budak ni, nampak skema. Tapi dia cakap siapa pun tak dengar cakap dia. Tapi ada satu orang budak ni, baju pun kadang terkeluar. Sekali cakap je, hey, semua dengar cakap dia. Ni ada sifat kepimpinan. Budak macam ni kalau kat sekolah tuan-tuan ada, tuan-tuan kena jaga betul-betul, didik dia jadi anak yang soleh. Kalau dia jadi YB kita nanti jahanam kita tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada sifat kepimpinan. Daripada kecil lagi kita kena didik dia jadi orang yang soleh. Masya-Allah. Sebab sifat kepimpinan tak semua ada. Jadi Muttalib tengok kat Mekah anak Hashim tak ada sifat kepimpinan. Maka dia dapat berita di Madinah Hashim ada kahwin seorang dan ada anak di sana. Dia pun pergi. Di sana dia melihat satu orang budak yang ada uban di kepala, wajah mirip-mirip macam Hashim dan dia ada sifat kepimpinan. Macam mana nak tahu? Tengok kawan-kawan main, semua dia macam dia. Ni budak ni sifat kepimpinan. Umur lebih kurang 10 tahun. Dia pun peluk budak ni. Dia pun bawa pergi jumpa mak dia. Dia tahu, dia kata ni kakak, dia dapat jumpa lah kakak ipar dia, Salma binti Ali bin Najjar. Dia pun cerita, saya lah adik Hashim. Saya datang cari anak-anak Hashim untuk gantikan pemerintahan di Mekah. Saya nak besarkan dia di Mekah. Kata Salma binti Ali bin Najjar, aku tak ada apa peninggalan Hashim. Ini je anak yang aku ada. Kalau kau ambil, aku tak ada anak lagi. Tapi disebabkan engkau minta ini nak ganti pemerintahan keturunan Ibrahim AS, maka aku bagi. Maka Syaibah bonceng belakang pakcik dia balik Mekah. Dalam perjalanan tuan-tuan, bila nak masuk Mekah, orang Mekah nampak Muttalib yang merupakan pemimpin Mekah ketika itu bawa budak. Di Mekah dulu kalau pemimpin balik bawa budak, maka budak itu ialah hamba yang baru dibeli di luar. Maka orang ramai nampak, orang ramai kata, itulah budak tu Abdul Muttalib, hamba kepada si Muttalib ni. Itu nama Syaibah tak dikenali, akhirnya nama Abdul Muttalib lekat. Maka sebab itu tuan-tuan kena tahu, Abdul Muttalib atuk Nabi, bukan anak kelahiran Mekah, tapi anak kelahiran Madinah. Sebab itu orang Khazraj sayang Nabi sebab atuk Nabi ialah anak ketua suku Khazraj. Rata-rata kita ingat Abdul Muttalib ialah orang Mekah. Dia pemimpin Mekah, tetapi dia bukan lahir di Mekah, lahir di Madinah. Jadi apa kata dengan Imam Syafi'i tadi? Muttalib yang bawa Syaibah itulah moyang Imam Syafi'i rahimahullah. Keturunan itulah lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bertemu dengan jalur Nabi ketika di mana? Di Abdul Manaf. Muttalib bin Abdul Manaf melahirkan keturunan Imam Syafi'i. Hashim bin Abdul Manaf lahirkan keturunan Nabi. Daripada Abdul Manaf itulah bertemunya nasab Imam Syafi'i dan Nabi SAW. Maka sebab itu ulama kata dalam 4 mazhab Imam Syafi'i lah nasabnya paling baik. Kenapa? Ahlul bait. Dan dalam 4 mazhab tadi tuan-tuan yang mula, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah imam yang mana Allah Ta'ala beri kepada Imam Syafi'i ini kefakihan yang begitu luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i lah orang yang terawal yang telah membentangkan ilmu tentang usul fiqh. Usul macam mana nak keluarkan hukum-hukum. Imam Syafi'i lah yang mula-mula sekali keluarkan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah adalah insan yang Allah beri ingatan yang begitu luar biasa. Imam Syafi'i kalau nak belajar apa-apa kitab,
Apa-apa ilmu daripada satu guru, Imam Syafi'i akan baca dulu kitab dan akan hafal kitab tersebut, baru pergi jumpa guru tu untuk belajar. Sebab itu kaedah belajar, kalau di madrasah kita diajar, sebelum masuk kelas, baca dulu. Faham tak faham, belakang kira. Baca dulu. Supaya bila kelas nanti syekh kita ajar, dia baca je kita dapat ingat. Oh, tadi saya dah baca kat sini, rupanya maksud dia sekian. Kalau kita dalam kelas baru nak baca, maka sebab itu kita banyak tak faham. Imam Syafi'i rahimahullah telah belajar dengan Imam Sufyan di Mekah. Setelah selamat dengan Imam Sufyan di Mekah, Imam Syafi'i telah pergi ke Madinah, dapat berita ada ulama besar Madinah, iaitu Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Pengarang kitab sahih hadis yang pertama, iaitu Sahih Muwatta. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ketika itu masih lagi student. Sampai di Madinah, Imam Syafi'i tanya orang ramai, di mana rumah Imam Malik? Orang ramai kata, kami tak berani tunjuk rumah Imam Malik. Tanyalah gubernur. Maka Imam Syafi'i telah tanya gubernur. Gubernur kata, saya tunjuk rumah Imam Malik, tapi saya tak dapat nak teman awak jumpa Imam Malik. Kenapa? Haibahnya Imam Malik. Ada aura. Sehingga para pemimpin pun bukan suka-suka nak pergi jumpa arah-arah. Hari ni pakai arah je. Ustaz, datang sekarang Ustaz. Pakai telefon je. Tok Guru pun pakai telefon. Tok Guru datang sini sekarang, tolong baca doa kat rumah saya. Dulu pemimpin-pemimpin yang pergi jumpa Tok Guru, minta doa daripada mereka. Bukan dia panggil suruh doa kat rumah dia. Betapa tingginya adab para pemimpin terdahulu dengan ulama-ulama. Dan ulama-ulama pada zaman itu pun bukan ulama-ulama biasa. Mereka punya haibah, punya ketakwaan yang tinggi. Imam Syafi'i rahimahullah sampai depan Imam Malik dan bagi salam. Keluarlah hadap Imam Malik dan bertanya, wahai anak muda, apa yang kau nak? Dia kata, saya ingin belajar dengan tuan guru Imam Malik rahimahullah. Maka khadam telah beritahu pada Imam Malik. Imam Malik kata, beritahu pada anak muda tu, cari penginapan di sini, rumah wakaf, berehat di sini. Anak muda itu namanya Muhammad bin Idris daripada Gaza. Berehat dan baca dulu kitab aku sampai habis, datang semula baru belajar. Khadam beritahu, wahai anak muda, Imam Malik kata, kamu balik dulu, baca dulu kitab sampai habis, dah habis baca baru datang belajar. Kata Imam Syafi'i, tuan, tolong beritahu pada tuan guru Imam Malik, sesungguhnya kitab Sahih Muwatta saya telah pun hafal dari kulit ke kulit. Dah hafal lah, bukan baca lagi. Dah hafal kulit ke kulit. Kalau kita lah buat macam tu tuan-tuan, Ustaz, kitab yang Ustaz ajar ni, kami telah hafal kulit ke kulit. Ustaz tu Ustaz kita balik terus tuan-tuan. Balik terus, nyanyi, ngajar kat masjid macam ni. Hebat betul masjid ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, wafatnya Imam Syafi'i pada bulan Rejab. Hilang satu mutiara, satu permata. Dan tuan-tuan kena tahu bahawa Imam empat mazhab ini lahir awal sebelum imam-imam hadis. Itu aturan Allah Ta'ala buat. Qadarullah masya'a, takdir Allah. Allah lahirkan imam-imam, Allah lahirkan Nabi, para sahabat, tabi'in. Imam empat mazhab ni, imam fiqh, fuqaha ni lahir dulu. Imam mujtahid ni lahir dulu, baru lahir muhaddisin. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang tak mengaji, yang tak tahu hukum, dia kata ini hukum ni, kunut ni, dhaif ni. Dalam zaman Imam Syafi'i, mana lagi keluar hukum hadis tu sahih tak sahih? Hadis tu semua diterima pada waktu tu. Penilaian hadis ini bermula di zaman Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tak lahir lagi waktu tu. Jadi pada waktu tu kunut tak termasuk likiran hadis dhaif di sisi Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari pun tak lahir. Di sisi Imam Syafi'i sahih. Maka sebab itu kena tahu juga sirah. Bagaimana mereka keluarkan hukum. Hukum telah selesai, empat mazhab selesai, barulah imam-imam hadis. Itu kaedah yang Allah Ta'ala susun. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, pentingnya ilmu. Dan tuan-tuan dalam bulan Rejab yang mulia ini juga penting untuk kita buat amal kebaikan yang banyak. Satu ahli tasawuf dia pesan kepada anak dia, wahai anakku, kalaulah engkau tak boleh buat baik di bulan baik, maka janganlah engkau buat dosa di bulan baik. Kerana aku khawatir di bulan yang adanya pahala, engkau buat dosa, dosa engkau berganda. Maka sebab itu, ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ulama kata kita kena tahu dua perkara. Satu, buat pahala. Yang kedua, elakkan diri dari dosa. Tu dua benda yang berbeza. Ramai orang boleh buat pahala, tapi dalam masa yang sama dia buat dosa. Yang terbaik kata ulama, kita usaha elakkan diri kita daripada dosa dan juga buat pahala. Elakkan diri kita daripada dosa.
dan buat pahala. Jangan kita campur adukkan dosa kita dengan pahala kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rejab yang mulia ini. Dan susun jadual kita dengan sebaik-baiknya. Quran kita bila kita nak khatam, masya-Allah. Jangan sampai Ramadan nanti bila 27 Rejab, bila 27 Ramadan, orang khatam Quran semua, masya-Allah, kumpul semua orang khatam Quran. Biasa orang Melayu kalau khatam Quran 27 Ramadan ni dia akan bawa pulut kuning. 30 pulut kuning datang, 30 orang khatam. Dululah. Tapi sekarang sejak akhir-akhir ni sangat menyedihkan. 30 pulut kuning datang, 3 orang je khatam. Yang lain tumpang pulut kuning. Ni sedih tuan-tuan. Pulut kuning tu tak penting sangat pun. Kalau tuan-tuan hantar pizza pun imam makan tuan-tuan. Tuan-tuan hantar KFC pun kita makan, jangan risau. Tapi yang penting khatam tu yang penting. Jangan tumpang je khatam. Tumpang baca Wadduha sampai Anas. Tumpang je. Dulu 30 pulut kuning, 30 orang khatam, masya-Allah. Sekarang bila diuji dengan ujian handphone ni, Allah Akbar. Biasa kita boleh satu hari mungkin 3 juzuk, 2 juzuk. Handphone punya penangan setengah juzuk pun tak nak pergi kadang. Ni bahaya ni tuan-tuan, masya-Allah. Kadang dia memanggil, buka kejap je, balas WhatsApp Pak Ali je. Pak Ali punya WhatsApp kita balas habis, seluruh grup WhatsApp kita jawab. Ni ujian, masya-Allah. Kita rancang nak bangun malam, dah bangun dah pukul 2 pagi. Tapi nak jawab WhatsApp dulu lah, baru pergi ambil uduk. Jawab WhatsApp je 2 jam. Ni ujian kan, masya-Allah. Jadi sebab itu, waktu yang penuh ujian ni kena susun masa dengan sebaik-baiknya. Amal dengan sebaik-baiknya. Siang hari, malam hari. Supaya apa? Ramadan kita dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bila kita nak rancang? Dalam Rejab yang mulia ini. Dan tuan-tuan, dalam Rejab yang mulia ini juga yang terakhir, ulama kata, perbanyakkanlah bagi sedekah. Sedekah ini bukan sahaja kita sedekah di tabung masjid ataupun di tabung madrasah. Tetapi sedekah juga adalah bagi makan, kata ulama. 2 kaedah bagi makan ulama kata. 1 bagi makan manusia, 2 bagi makan haiwan. Bagi makan manusia, kita masak kan, bagi jiran kita. Kita tahu ni hari Khamis orang puasa ramai. Isnin Khamis Rejab orang banyak ambil berkat. Isnin Khamis puasa sunnah kan, Isnin Khamis. 2-3 hari lepas 12, 13, 14, 15 habis dah. Orang banyak ambil berkat puasa. Kita masak hantar kat jiran. Dan kita pula sebagai jiran, kalau kita ada jiran yang suka hantar makanan kat rumah kita, kita kena faham lah. Kalau dia hantar nasi arak, sebaiknya kita pulang pinggan nasi arak. Tapi kalau tak mampu, tinggi sangat kos nasi arak kadang-kadang, hantar nasi ayam. Nasi ayam tak mampu, hantar nasi lemak. Tak mampu juga, roti jala. Tak mampu juga, hantarlah limau Cina. Cina baru ni kan banyak lagi limau, hantarlah limau Cina. Tak mampu juga, hantarlah pinggan tu. Berapa ramai orang ni tuan-tuan mula yang pinggan jiran dia banyak kat rumah dia. Sampaikan jiran terpaksa tetak daun pisang. Satu keluarga makan daun pisang sebab pinggan kat rumah jiran. Jiran tak pulang. Jangan jadi jiran macam tu tuan-tuan. Dah lah tak balas makanan. Pinggan dia pun kita tak pulang. Teruk kena hisap kat akhirat tu. Jadi tuan-tuan, kita kena suka bagi makan. Ataupun kalau tak mampu buat macam tu, kita pergi kedai makan, tengok ada Tok Haji bawa balik semaya isyak tengah minum teh. Tengok teh je, okey lah. Meja dia saya bayar. Semua. Rupanya dia bungkus mi hailam 20 bungkus. Atas meja je teh. Tengah tunggu order, patutlah teh. Jadi kena tanya lu dia bungkus ke? Bayar tuan. Berkat kita bayar orang makan ni. Yang kedua, apa dia? Bagi binatang makan. Ada setengah ulama mereka simpan makanan kucing kat kereta dia. Nampak kucing liar dia bagi makan. Saya pernah jumpa beberapa orang syekh pergi makan kat kedai, dia ambil ikan goreng fresh tu. Ikan goreng yang goreng baru siap goreng, bagi kucing makan. Tinggi tu kan. Alhamdulillah saya pernah berpeluang menjadi mutawif Pemaisuri Agung Tengku Azizah. Bila kita bergerak daripada Madinah nak pergi Mekah, dalam perjalanan Tengku Azizah kata, "Farhan, awak orang Johor kan?" "Ya saya, Kupuan saya orang Johor." "Samalah kita orang Johor. Bapak saya sultan awak lah," dia kata. "Bapak saya dulu kalau bawa saya pergi Mekah, dia akan berhenti satu tempat ada banyak monyet. Boleh tak awak bagi tahu driver ni, saya nak berhenti tempat tu?" Saya pun cakap, boleh. Saya bagi tahu driver Arab. Jalan tutup kan? Polis jaga, escort.
Dia berkata, okey baik. Dia telefon ketua polis yang escort tu. Okey, dia kata okey set. Sebelum berhenti tuan-tuan, Tengku Azizah berhenti satu tempat kedai makan. Kedai tu namanya Burger King. Dia beli dekat 50 biji Burger King. Saya pun fikir, kat siapa nak bagi Burger King ni? Mungkin ada rumah orang susah kat depan sana kot. Sampai kat tempat monyet tu, dia bagi monyet makan Burger King. Tu tengok. Tinggi sifat sedekah dia. Monyet pun dapat makan Burger King. Kita lalu situ kita fikir, monyet pada pasir ni makan benda lah. Situ kedai pun tak ada tuan-tuan. Rumah pun tak ada. Di kawasan situ memang tak ada rumah. Kawasan monyet tu duduk, tak ada rumah. Padang pasir je tu. Kedai pun tak ada. Rupanya Allah takdirkan orang-orang macam ni yang suka bagi binatang makan, insya-Allah. Sebab Allah bagi berkat kepada Pemaisuri Agung kita. Suka bagi orang makan, orang banjir pun banyak dia masak bagi makan. Binatang bagi makan. Ada setengah ulama-ulama Mekah saya tengok dia pergi Masjidil Haram, dalam kocik ada beretih jagung. Sebab kat Mekah banyak merpati. Jalan dia bagi. Ni tuan-tuan. Orang yang suka bagi orang makan dan binatang makan, Allah akan bagi 3 perkara pada dia. Pertama, dimurahkan rezeki, diangkat keselamatan hidup. Kedua, dipanjangkan usia dia. Ketiga, dijauhkan daripada segala penyakit ataupun disembuhkan daripada segala penyakit. Ni 3 fadilat orang yang buat 2 amal ni, bagi orang makan, bagi binatang makan. Kena seronok bagi binatang makan. Ajar anak-anak kita. Kalau makanan kucing tu kat 7-Eleven dekat Speedmart RM1 je tuan-tuan. Yang kecil tu, paket kecil. Bawa dalam kereta, ajar anak-anak kita pergi kat restoran ke ataupun tempat tepi jalan, buka bagi makan. Supaya anak kita dia kecil terdidik. Kalau pergi kat kedai, kalau pergi dekat pasar malam ke pada tabung, kita ajar anak kita RM1 pergi masuk tabung. Didik, ni didikan, tarbiyah. Supaya anak kita dapat teruskan amal sedekah ni. Jadi tuan-tuan, itulah amal Rejab yang mulia, dan itulah 4 peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk menghargai setiap detik dan saat dalam bulan Rejab ini dengan amal, dengan dakwah, ta'lim, ibadah dan khidmat untuk bawa manusia pada Allah, untuk sama-sama tuan bila kita buat persiapan sebelum kita pulang bertemu Allah di akhirat. Hari ini tuan-tuan, dunia nyata, akhirat cuma cerita. Kalau lepas bagi salam isyak, siap lagi kita meninggal, dunia tinggal cerita, akhirat jadi nyata. Maka sebab itu kena buat persiapan. Dalam bulan Syaban, Ramadan ni semua tuan-tuan bila tak tahu lagi kita dapat bertemu ke tak. Maka sebab itu kena doa sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala pilih kita hingga dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis kepada majlis Asr.